Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pada semua pelajar tingkatan 5. Okey, hari ini kita masuk kepada kesan pengangguran terhadap masalah sosial negara. Okey. Okey, kalau sebelum ni kesan pengangguran terhadap ekonomi negara. Okey, tapi yang ni kedua kesan pengangguran terhadap masalah ekonomi negara. Okey. Apa akan berlaku kalau seseorang tu tak kerja atau menganggur? Apa masalah sosial yang akan timbul? Okey, ni antara dia. Kadar kemiskinan meningkat. Masalah kekeluargaan seperti pergaduhan. Sebab itulah kalau miskin kadang-kadang gaduh sampai bercerai-berai kan. Sebab miskin, tak ada duit. Okey, seterusnya masalah kehilangan kemahiran dan keyakinan. Menganggur. Contohnya belajar tinggi-tinggi, lepas tu menganggur, jadi skill dia lama-lama, benda dia belajar dah lama-lama hilang sebab dia tak buat kan, dia tak kerja. Okey. Seterusnya peningkatan jenayah. Seperti ragut, pecah rumah, orang merompak. Okey. Sebab menganggur tak ada duit, jadinya dia ambil jalan mudah, dia pergi buat jenayah, merompak, mencuri semua tu. Okey. Seterusnya jenis pengangguran. Okey, sebelum ni jenis inflasi ke? Okey, inflasi tolakan kos, inflasi tarikan permintaan dengan inflasi diimport. Tapi pengangguran pun ada 3. Pengangguran kitaran, pengangguran berstruktur, pengangguran geseran. Okey, kita tengok satu persatu. Okey. Pengangguran kitaran. Sebut je kitaran, apa yang awak ingat kitaran? Kitaran hidup nyamuk. Contoh. Okey, berlaku bila keadaan ekonomi adalah lembap. Menyebabkan permintaan buruh berkurangan. Ini sebab ekonomi, penggunaan kitaran ni. Okey, bila ekonomi pulih, barulah pengangguran makin berkurang, ramai yang bekerja balik. Jadi, sebab tu di kitaran dia pusing. Bila ekonomi macam contoh sekarang kan COVID-19, ekonomi merosot sikit tu, ramai yang hilang kerja. Lepas ni dah ada vaksin ke ataupun dah selesai masalah COVID-19, ekonomi okey semula. Lepas tu nanti orang pun akan kerja balik. Company akan ambil balik pekerja, dia dah tak buang. Tu kitaran lah, pengangguran kitaran. Okey. Pengangguran berstruktur pula. Okey, berstruktur ni macam mana? Okey, dia disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi. Okey, maksud dia struktur ekonomi ni ada 3. Okey, sektor pertama, sektor kedua, sektor ketiga. Okey, terutama ni berkaitan dengan sumber semula jadi, sektor utama. Sektor kedua berkaitan dengan sektor pembuatan atau perkilangan. Sektor ketiga perkhidmatan. Okey, pengangguran berstruktur ni, okey, dia kata macam ni. Perubahan struktur disebabkan kebergantungan ekonomi pada sektor utama. Okey, kalau bertumpu pada yang sektor utama je tak boleh. Okey, sebab nanti keputusan. Contohnya, kalau dia fokus pada sektor utama, contohnya hasil semula jadi, contohnya aktiviti pelombongan. Okey, dia asyik cari gali je sumber galian, lama-lama akan habis. Jadi bila habis, sebelum ni ada kerja, tapi dah pelombongan dah tak ada dah sebab semua sumber dah tak ada. Jadi dia menganggur, tak ada kerja. Itu pengangguran berstruktur disebabkan oleh perubahan sektor ekonomi. Okey. Daripada sektor pertama dah makin kurang, adalah sektor kedua, sekarang ni sektor ketiga. Disebabkan oleh ada pengembangan pada sektor pertama kepada kedua ketiga, disebabkan oleh sektor pertama makin pupus kita punya sumber bahan semula jadi, lama-lama dia menganggur, dah tak boleh kerja dah sektor tu, sebabnya dah makin tak ada lah sumber. Contoh dia kata ni lagi, perubahan ekonomi kepada
Perubahan dalam sektor ekonomi daripada sektor utama kepada kedua menggunakan banyak otomasi dan menyebabkan pengurangan buruh berkurang. Itulah sebab dia. Pengurangan struktur dengan kata lain disebabkan oleh struktur ekonomi yang berubah. Yang ketiga, pengangguran geseran ataupun pengangguran normal. Geseran, tidak bekerja dalam satu tempoh apabila berlaku perpindahan pekerjaan. Pengangguran geseran ni macam ni, contohlah orang nak cari kerja lain kan. Sementara tunggu dia dah berhenti kerja yang lama. Sementara nak menunggu panggilan untuk pekerjaan seterusnya, jadi dia menganggur sekejap. Itu pengangguran geseran. Sebab tu dia cakap suatu jangka masa bila berlaku perpindahan pekerjaan tu, maksudnya bertukar kerja. Ataupun dia kurang mendapat maklumat. Contohnya tak tahu ada pekerjaan yang ni, so dia menganggur lah. Sebabnya dia mungkin tak tahu ada kerja kosong. Lepas tu lepas saya universiti, pengangguran geseran. Contohnya habis belajar, tak dapat kerja lagi, tunggu apply dulu mana kerja, kerja-kerja lain yang ada tawaran. Jadi dia menganggur sekejap lepas saya universiti. Itu geseran. Ni dia kata tempoh sementara mencari pekerjaan. Faktor penyebab pengangguran geseran. Penyebab pengangguran geseran apa sebab? Pertama, memilih kerja. Contohnya habis belajar, kerja banyak dah dapat, tapi sebab kerja tu mungkin gaji rendah. Ataupun dia dah berhenti kerja, nak tunggu kerja lain, mesti nak kerja lagi bagus kan. Jadi dia nak pilih kerja pertama. Yang kedua, penganggur tak bersungguh, kurang minat mencari pekerjaan. Dah tak bersungguh kan, macam tak minat kat kerja tu, memang tak bersungguh lah. Jadi menganggur sekejap. Lepas tu kekurangan maklumat tentang pekerjaan yang ditawarkan. Macam cikgu cakap tadi lah. Dia macam tak tahu kerja tu ada sebenarnya, tapi dia tak tahu pasal iklan ke apa. Lepas tu penganggur lebih suka buat kerja yang tidak formal, yang tidak tetap. Kan habis belajar, tapi dia tak suka kerja yang terikat dengan majikan. Jadi dia jadi macam nak tak nak je lah minta kerja. Seterusnya majikan mengambil masa lama untuk milih kerjaan baru. Bukan sebab dia je, kadang dia dah minta tunggu, tapi majikan atau bos tu kan belum boleh terima sebab banyak pilihan. Contohnya pekerja yang temuduga kan, dia nak ambil yang betul-betul layak. Jadinya ambil masa kat dia lah, menganggur lah sebab nak menunggu keputusan temuduga. Kita masuk pada keluaran dalam negara kasar. KDNK ni kalau kita tengok apa dia, keluaran dalam negara kasar, jumlah nilai pasaran barang dan pemetaan akhir yang dikeluarkan oleh semua faktor pengeluaran dalam sebuah negara dalam tempoh setahun. Nilai pasaran barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan oleh semua faktor pengeluaran dalam sebuah negara. Hasil negara lah boleh kata. KDNK, penunjuk ekonomi yang menggambarkan pendapatan negara. Hasil negara ataupun pendapatan negara, samalah. KDNK menghitung nilai barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh semua faktor pengeluaran dalam negara bagi tempoh setahun, tanpa mengira faktor pengeluaran tersebut milik negara ataupun milik negara asing. Dengan kata lain, KDNK ni pendapatan negara, hasil keluaran negara. Kaedah pengiraan KDNK ada 3: pendekatan pembelanjaan, pendekatan keluaran, pendekatan pendapatan. Kita tengok satu-satu. Pendekatan perbelanjaan tu, ekspor tolak import ni. Pendekatan pembelanjaan. Pendekatan keluaran diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi negara bagi satu. Ini awak boleh tengok dalam buku teks ada ya.
Sebab awak kalau baca je kadang tak faham. Dia ada contoh kat dalam buku teks tu. Okey. Seterusnya, pertumbuhan ekonomi Malaysia. Apa maksud dia? Tumbuhan ekonomi. Nama pun pertumbuhan. Perkembangan kegiatan ekonomi dari semasa ke semasa menyebabkan peningkatan dalam keluaran kasar. Okay, kita terus pada sini. Kepentingan mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang mampan. Okey, apa kepentingan capai ekonomi yang bagus lah? Sebab mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, meningkatkan taraf kebajikan masyarakat, mengurangkan kadar kemiskinan, merapatkan jurang pendapatan antara golongan miskin dan kaya, mempercepatkan penyediaan kemudahan perumahan, perkhidmatan kesihatan dan kemudahan semasa. Okey, itu sebab kenapa perlu pertumbuhan ekonomi yang mapan. Sebabnya kalau pertumbuhan ekonomi tak bagus macam sekarang COVID-19, tak kerja, ramai yang miskin, tak ada duit, kerajaan terpaksa bagi bantuan. Itulah sebab dia. Bila ekonomi bagus, kadar kemiskinan kurang, banyak orang dapat peluang pekerjaan, dan semualah yang tadi. Okey, sebab-sebab akibat pertumbuhan ekonomi. Okey, sebab dan akibat pertumbuhan ekonomi. Okey, kalau pertumbuhan ekonomi apa akibat dia? Mestilah bagi bagus kan? Okey, dia nak sebab dan akibat. Tapi dia pergi pada faktor dulu. Faktor pertumbuhan ekonomi, apa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi? Faktor dia tu sebab-sebab lah. Sebab adanya sumber alam semula jadi. Okey, sebab ada sumber, jadi bolehlah ekonomi bertumbuh lagi cepat. Jumlah penduduk dan bekalan tenaga buruh. Makin ramai pekerja, ramai penduduk, makin banyak orang boleh bekerja dan pertumbuhan ekonomi akan jadi lebih bagus. Kemajuan teknologi. Teknologi bagus, memang pertumbuhan ekonomi akan lagi bagus. Contohnya nak keluarkan barang. Bila ada teknologi lagi cepat. Pelaburan dalam aktiviti ekonomi. Okey. Pelaburan ni boleh merujuk kepada mesin, boleh merujuk pada teknologi ataupun mesin ataupun buruh. Okey, kalau ada pelaburan, ni lebih pada ni lah sebenarnya. Kita ada mesin dalam aktiviti ekonomi, lebih kurang dengan ni. Okey, lepas tu sistem sosial dan sikap masyarakat. Kalau masyarakat yang sikap dia bagus, okey, bekerja bagus, disiplin, pertumbuhan ekonomi akan lagi cepat. Okey. Macam pelaburan tadi dalam ekonomi. Barang moden ni jentera atau mesin lah. Okey. Akibat pertumbuhan ekonomi. Okey. Apa akibat pertumbuhan ekonomi? Mesti lagi bagus, tak ada faktor kan. Penyediaan infrastruktur tu kemudahan, peningkatan sifat keusahawanan, lagi baguslah orang makin bekerja makin cepat, makin cekap. Kestabilan politik dan sosial, peningkatan taraf pendidikan penduduk. Ialah sebab pertumbuhan ekonomi merangsang orang bekerja dalam masa yang sama. Bila bekerja tak ada pengangguran, kemahiran akan lagi bagus. Betul, pendidikan penduduk akan lagi bagus, meningkat lah. Okey. So nanti kita masuk pada ni, alat dasar ekonomi. Kita berhenti sampai sini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.